Baiklah, terima kasih kepada anda semua. Jadi segmen teknologi pada hari ini kita mulakan dengan satu teknologi yang saya kira dia cukup dah rapat dengan kita kerana ia berkisar tentang makanan, iaitu teknologi retort makanan ataupun pensterilan makanan sehingga boleh membuatkan makanan tersebut tahan sehingga 2 tahun. Bagaimanakah prosesnya dan apakah kebaikan yang dapat kita lihat dengan teknologi ini terutamanya dalam industri F&B. Hari ini saya bersama dengan Tuan Haji Ramliman iaitu pakar bertauliah berkenaan dengan teknologi makanan. Selamat pagi Malaysia Tuan Haji. Ya, baiklah Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh mulakan dengan bagaimanakah untuk kita memahamkan masyarakat ini tentang teknologi retort itu sendiri ataupun definisi terhadap retort itu sendiri. Haji silakan. Ya, okey, terima kasih Cik Ridwan. Okey, sebenarnya teknologi retort ni adalah satu teknologi yang asalnya sangat lama. Sekarang ni diperbaharuikan. So kalau kita nak tengok teknologi asalnya ialah canning teknologi. Di mana pada zaman dulu orang membuat sardin dan sebagainya, di mana sardin tersebut tak payah simpan di dalam peti ais, boleh simpan sehingga 2 tahun hingga 3 tahun. So, teknologi yang sama telah digunakan untuk teknologi retort yang disebut retort pouch. Kerana retort pouch ni adalah satu improvement ataupun satu pembaikan yang dibuat daripada makanan dalam tin, di mana mereka akan menggunakan paket. Dan paket tersebut dibuat daripada bahan yang memang tahan panas. So, retort ni bermaksudnya, teknologi retort ni ialah kita paketkan makanan tersebut di dalam pouch yang dibuat daripada aluminium ataupun plastik yang tahan panas, iaitu dari jenis nylon. Dan apabila makanan tersebut telah dipaket dan makanan tersebut dipanaskan dengan menggunakan steam pada suhu yang cukup tinggi, iaitu pada suhu 121. So, kenapa harus menggunakan suhu yang tinggi? Kerana makanan kita memang banyak mengandungi bakteria, kulat dan yeast. Dan teknologi retort tersebut akan membunuh 100% daripada mikroorganism yang terdapat di dalam makanan. Jadi bermakna produk kita tidak mengandungi sebarang bakteria, yeast ataupun kulat. That means the product adalah sterile. Jadi oleh kerana bahan yang digunakan hanyalah haba panas, jadi dalam hal ini tidak timbul masalah preservation, mengawetkan makanan menggunakan ubat tahan ataupun preservative and so on. So, produk retort adalah bebas daripada bahan awet yang biasa digunakan. Biasanya kita menggunakan benzoic acid, sulfur dioxide, sodium metabosulfite dan sebagainya. So, bila retort kita tidak perlu. Dan oleh kerana produk tersebut tidak mengandungi bakteria, jadi kita tahu yang semua makanan dalam dunia ini dirosakkan oleh bakteria, kulat dan yeast. Betul. Kerana apa yang kita makan sama dengan apa yang dimakan oleh bakteria dan yeast. Jadi oleh kerana bakteria tersebut telah dibunuh, jadi bermakna makanan kita yang sangat nutritious itu, yang mengandungi protein, karbohidrat dan sebagainya, dan walaupun banyak mengandungi air, dan makanan tersebut tidak akan rosak kerana tidak ada bakteria. So, kita boleh simpan tanpa menggunakan peti ais. So, dari situ kita telah untung dari segi kegunaan tenaga elektrik. Dan boleh simpan sehingga biasanya boleh simpan hingga bila-bila. Tetapi setelah 2 tahun, makanan kita yang mengandungi lemak, mengandungi karbohidrat akan berubah rasa. Kerana lemak akan jadi tengik, menjadi rancid. Tetapi kalau dari segi kesihatan tidak menjadi apa-apa masalah. Kerana protein tidak destroy, karbohidrat tidak akan musnah, fiber tidak akan musnah, garam galin tidak akan musnah. Jadi makanan kita sangat nutritious walaupun telah di-retort. Tetapi yang mungkin akan hilang hanyalah vitamin C, kerana vitamin C sangat sensitif pada heating. Mineral tidak hilang, protein tidak hilang. Dan kalau we talking about vitamin B, mungkin hanya 50% daripada vitamin D. Yeah. Apa makanan yang boleh di-retort dan juga apa yang makanan tidak boleh di-retort, Tuan Haji? Okey. Pada dasarnya semua makanan boleh di-retort. Tetapi setelah di-retort akan berlaku perubahan dari segi tekstur. Makanan tersebut menjadi lembut sedikit. Jadi bermakna dalam hal ini yang paling bagus ialah makanan yang berasaskan daging, berasaskan ikan, berasaskan udang dan sebagainya. Kerana makanan tersebut oleh kerana teksturnya agak keras, setelah kita di-retort,
meritotkan selama 20 minit pun masih cantik lagi. Contohnya kita makan rendang yang biasanya dimasak sehingga 8 hingga 10 jam. Betul. Bila kita retort, kita hanya memerlukan 15 minit mendapat tekstur kekerasan yang sama dengan kita masak 4 jam hingga 5 jam. Itu adalah kebaikannya. Tetapi kalau makanan sayur dan sebagainya, mungkin kita retort dia akan menjadi terlampau lembut. Bila terlampau lembut, mungkin pengguna tidak suka. Kerana pengguna tersebut, bila melihat pada makanan, pengalaman tersebut telah merekodkan pada dia. Kalau dia sebut rendang, teksturnya harusnya begini. Tetapi kalau rendangnya dah hancur, dia tak panggil rendang, dia dah tak suka. Tetapi kalau pengguna boleh ubahkan nama dia supaya pemikirannya dapat tukar. Misalkan kita masak sayur, instead of kita bagi sebut sayur, bila kita sebut sayur, kita membayangkan sayur yang agak crunchy, keras dan sebagainya. Kita tukar nama. Sekarang ini bubur sayur. Jadi perkataan bubur tersebut, otak kita merekodkan yang makanan tersebut ialah makanan lembut. Misalkan bubur lambuk. Betul. Jadi kalau kita sebut nasi, kita bayangkan yang keras. Kalau kita sebut bubur lambuk, dia harusnya lembut begitu. So jadi perception makanan tersebut memang ada hubungan dengan pemikiran dan psikologi pengguna. Nasi juga boleh di-retort. Nasi boleh di-retort. Misalkan yang sangat popular yang di-retort ialah nasi goreng, nasi biryani. Kerana setelah di-retort, kandungan sedikit minyak tersebut menyebabkan kanji yang terdapat di dalam beras, dalam nasi itu jadi lebih bagus. Kalau tidak, dia akan jadi a little bit of, apa bahasa Inggeris sebut, soggy. Maknanya dia macam kapas gitu. Kembang. Dia kembang gitu kan. Tapi Tuan Haji, bagaimana pula dengan Tuan Haji melihat dari aspek industri F&B di Malaysia yang menggunakan retort ini? Saya rasa sekarang sangat berkembang dengan begitu pesat. Kerana teknologi retort pouch pertama sekali masuk ke Malaysia pada tahun 1984 yang dipopularkan oleh syarikat besar. Jadi mereka menggunakan mesin yang agak besar dan harganya sangat mahal, lebih kurang 1 juta hingga 2 juta. Tetapi keadaan sekarang telah berubah. Kerana teknologi yang sama, mesin yang sama, saiznya dikecilkan. Yang sepatutnya dapat 3,000 paket, dikecilkan sehingga menjadi 100 paket. Dan mesin tersebut mampu boleh dibeli oleh industri yang sederhana dan kecil. So dengan modal hanya mungkin dalam RM50, mereka telah boleh memulakan industri cottage, semua industri yang returnnya sangat bagus. Sangat bagus kerana tidak perlu dengan modal yang besar dan mereka boleh membuat bisnes secara kecil-kecilan. Tambahan pula sekarang ada media sosial, boleh buat pasaran melalui itu, di mana mereka ni tak perlu modal yang begitu banyak. So bermakna ramai industri kecil boleh berkecimpung di dalam industri retort. Tidak perlu investment yang begitu tinggi. Dari aspek ekonomi, adakah ia dari sudut jangka masa panjang, adakah ia mampu untuk kita boleh katakan dapat mampu untuk mengurangkan harga makanan yang di retort itu? Ya, mungkin berbanding dengan makanan segar. Okey, berbanding dengan makanan segar. Makanan segar itu kosnya menjadi tinggi oleh kerana kita terpaksa menggunakan peti ais, pengendalian yang harusnya cermat, kemudian jangka masanya pendek. Tetapi setelah kita di-retort, jadi shelf life-nya atau masa simpannya sehingga 2 tahun. Jadi kita ada masa untuk mengagihkan makanan tersebut. Distributionnya jadi mudah, pengedarannya jadi mudah, untuk mempamerkan, to displaynya juga mudah. Tidak memerlukan peralatan yang agak mahal dan murah. So potensinya sangat cerah di masa akan datang. Tapi mesin yang ada sekarang lebih kepada mesin yang bersifat komersial ataupun penghasilan pack makanan yang banyak. Contohnya macam Tuan Haji sebut tadi, 50 dan ke atas. Bagaimana pula untuk kegunaan domestik? Contohnya keluarga, contoh musim raya, orang buat rendang tapi nak simpannya sebulan. Kadang-kadang kita memerlukan mesin-mesin kecil untuk meretort. Sebenarnya ada lagi satu mesin kecil yang sangat popular sekarang yang hanya boleh retort sekali satu batch sebanyak 15 hingga 20 paket. Saiznya hanyalah sebesar pressure cooker yang kita guna di rumah. Dan pada dasarnya pressure cooker itu adalah retort.
Tetapi disebut retort oleh kerana dia telah disediakan dengan beberapa gadget untuk memudahkan suri rumah tangga menggunakannya. Jadi ada retort hanya menggunakan elektrik dan menggunakan tenaga elektrik yang begitu rendah. Dia exactly macam rice cooker ataupun pressure cooker yang kita ada. So harganya sekitar 2,000-2,500. Bermakna ada lah. Sedangkan kita beli pressure cooker pun sekarang ni RM1,000. Itu belum lagi mesin yang pelbagai guna. Tuan Haji. Ya. Mahal. Okey, itu dia sedikit berkaitan dengan teknologi retort yang dapat kami berikan kepada anda. Mungkin panjang lagi perbincangan selepas ini kita dapat bersama dengan Tuan Haji. Tapi itu sahaja masa yang ada. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Ramliman, pakar bertauliah berkenaan dengan teknologi makanan, terutamanya teknologi retort ini, kerana sudi berkongsi kepada kita tentang apakah di sebalik teknologi retort ataupun pensterilan makanan itu sendiri. Okey.